fadilat puasa, cuma keterbatasan nota ini kita cuma bagi dua sahaja di sini, sebenarnya banyak lagi. Mari sama-sama kita lihat ayat 35 surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya sesungguhnya orang lelaki yang Islam serta orang perempuan yang Islam, dan orang lelaki yang beriman serta orang perempuan yang beriman, dan orang lelaki yang taat serta orang perempuan yang taat, dan orang lelaki yang benar serta orang perempuan yang benar, dan orang lelaki yang sabar serta orang perempuan yang sabar, dan orang lelaki yang merendahkan diri kepada Allah serta orang perempuan yang merendahkan diri kepada Allah, dan orang lelaki yang bersedekah serta orang perempuan yang bersedekah, dan orang lelaki yang berpuasa serta orang perempuan yang berpuasa, dan orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Bermakna apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, satu, hendaklah dia orang yang Islam, yang kedua yang beriman, orang yang taat, orang yang sabar, orang yang merendah diri kepada Allah, orang yang bersedekah, dan orang yang berpuasa, orang yang menjaga kehormatan diri, orang yang menyebut nama Allah dengan banyak. Orang-orang sebegini, amalan-amalan yang disebutkan ini akan sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga orang yang melakukannya itu mendapat keampunan dan pahala yang besar daripada Allah. Ayat ini menyebutkan pengampunan dahulu, baru pahala yang besar daripada Allah. Karena itu sebahagian ulama mengatakan, untuk kita mendapat pahala, diampunkan dahulu dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum kita minta permintaan supaya diberikan ganjaran oleh Allah, digandakan ganjaran oleh Allah dengan syurganya, dengan pemberian dan lain-lain, pertama sekali dalam doa kita hendaklah dahulukan dengan mohon keampunan kepada Allah. Di mana pun kita berada, di mana keadaan sekalipun, waktu bila sekalipun, apakah kita berada di bulan yang mulia seperti bulan haram yang 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Rajab, bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, apakah di bulan Sya'ban sebegini, ataupun bulan Haji, ataupun bulan Ramadan, itu semua bulan-bulan yang baik. Apapun permintaan, pertama sekali mesti kita mohon diampunkan dosa oleh Allah. Begitu juga di mana pun kita berada, hari apapun, termasuklah hari Jumaat yang paling mulia itu, hari Arafah, malam yang baik, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, tempat yang baik di Makkah, di Al-Madinah, di Bait Al-Muqaddas ataupun Maqdis, di masjid tempat yang baik, di Al-Masjidil Haram, di Al-Masjid Nabawi, Al-Aqsa, di mana pun tempat dan keadaan, permintaan yang seharusnya pertama sekali kita mohon kepada Allah adalah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat yang ada di dalam ayat Al-Quran yang sangat mulia ini. Ternyata dalam ayat ini kita bacakan tadi, masya-Allah, puasa itu termasuk di dalam amalan yang sangat baik, sehingga siapa pun yang melakukan amalan puasa ini dengan benar, dengan betul, nanti kita akan bicarakan hukum hakamnya, akan diampunkan dosanya oleh Allah. Masya Allah, kalau dosa diampunkan oleh Allah, itu pemberian sangat besar daripada Allah.
dan diberikan pahala yang bukan sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan untuk orang yang berpuasa ini dan amalan-amalan yang baik tadi itu akan kekal dengan kekalnya Al-Quranul Karim. Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Allah berfirman, bermaksud ini namanya hadis qudusi. Hadis qudusi, sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala tapi diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengucapan, dalam lafaz baginda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam, iaitu manusia, adalah untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya ia, iaitu puasa tadi, untukku dan akulah yang akan membalasnya. Para ulama bahaskan amalan-amalan apa yang tidak dimiliki oleh Allah. Bermakna apapun amalan, apapun pensyariatan, apapun ibadah, kan itu miliknya Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa dalam hadis ini dikhususkan kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Akulah yang nanti puasa itu milikku kata Allah dan aku nanti yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Walhal solat itu milik Allah, sedekah miliknya Allah, haji, menutup aurat, baca Al-Quran, zikir, salawat, itu juga miliknya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan, itu semuanya datang daripada Allah, termasuk juga pensyariatan ini. Tetapi kenapa specifically Allah sebutkan puasa itu miliknya Allah? Ini dikupaskan oleh para alim ulama panjang. Sedikit kita sebutkan satu. Sebab puasa itu sangat special, orang tidak tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Orang kalau solat kita tahu pergerakan solat, bacaan dalam solat, rukun qauli, rukun fi'linya. Begitu juga amalan haji dan sebagainya. Tapi orang yang berpuasa, kita tidak tahu apakah orang itu berpuasa ataupun tidak. Muka sama sahaja, letih sama sahaja, segar sama sahaja, tapi kita tak tahu dia puasa atau tak puasa, kita tak tahu. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang pertama. Oleh kerana eksklusifnya amalan puasa ini sehingga sangat besar ganjarannya, Allah sahaja yang akan membalasnya. Kerana nilai ikhlas yang ada di situ, tidak ada orang yang tahu. Kalau kata orang, kata sajalah, dia tengah puasa, dia minum air Milo. Nah, dalam bilik dia seorang-seorang saja. Lepas tu dia keluar, dia buat letih, dia buat macam tak larat, siapa tahu? Seorang pun tak tahu. Baru tak saat dia minum air, dia telah membatalkan puasanya. Tapi siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, ketika berada di bilik berseorangan diri dengan ada air di hadapan, orang tahu. Walaupun tak ada orang, tapi Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Satu tegukan ataupun satu titik air pun tak berani dia minum. Kenapa dia tahu? Kalau dia minum bermakna membatalkan puasanya. Kenapa? Di situ nilai ikhlas. Allah Subhanahu wa taala letakkan ikhlas itu ada pada ibadah yang namanya berpuasa. Yang ketiga, para ulama mengatakan nanti adalah hadis, nanti kita akan bicarakan orang yang berbuat zalim dengan orang lain di hari kiamat nanti, orang ini akan dituntut pembalasannya oleh orang yang dizaliminya. Sehingga pahala-pahala amalan lain semuanya akan diberikan kepada orang yang dia zalim itu. Semuanya, termasuk puasa, termasuk sedekah, termasuk haji, termasuk umrah, buat baik semuanya. Kecuali satu sahaja. Pahala puasa Allah tidak bagi pada orang itu. Sehingga pahala puasa itu akan disimpan oleh Allah. Supaya walaupun nanti pahala amalan yang lain itu habis barangkali diberikan kepada orang yang dia pernah zalim di dunia, tetapi ada lagi pahala amalan yang dengannya nanti akan
menjadikan Allah Subhanahu wa taala asbab untuknya masuk ke dalam syurga nanti dan mendapat keridaan Allah, maka amalan itu adalah puasa. Sebab itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bi, sesungguhnya puasa itu milikku. Ini khusus Allah sebutkan, dan akulah yang nanti akan membalasnya, sebab amalan puasa itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Naam, perisai daripada berbuat dosa dan kesalahan, menjadi perisai kepada hawa nafsu yang sentiasa mengalahkan orang kalau tidak kuat imannya, perisai kepada anggota badannya supaya jangan berbuat maksiat zahir dan batin. Demikian kita akan bicarakan kemudian. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, sekiranya seseorang berpuasa pada suatu hari, maksudnya kalau hari itu dia berpuasa, ya memang orang berpuasa siang, bukan puasa malam. Sebab itu disebut yaum, hari. Janganlah dia berkata perkataan yang kotor dan meninggikan suara. Perkataan yang kotor termasuklah, mengatakan benda yang tidak baik pada orang, menyebut keburukan orang, mengacau orang, mengumpat orang, memfitnah orang, bercakap bohong dan yang lain-lain. Dan jangan meninggikan suara untuk menunjukkan ketawadukan dan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa tawaduk dan merendahkan diri. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, sekiranya seseorang mencelanya atau mengajaknya bergaduh, katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Kenapa? Orang yang berpuasa itu sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bertengkar, dia juga bertengkar, maka nanti walaupun puasanya sah, tapi mengurangkan pahala puasanya. Naam. Begitu juga boleh mengurangkan fadilat puasa itu sendiri pada dirinya, dan takut-takut nanti ketika dia berpuasa sah puasanya, tetapi ketika dia mengumpat, bercakap bohong dan yang lain-lain, itu mendatangkan dosa pula walaupun sah puasanya. Maka alangkah ruginya orang yang sebegitu. Karena itu sebutkan inni shaim, aku berpuasa, untuk mengingatkan dirinya dan untuk mengingatkan orang lain. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qasam ataupun sumpah. Bila disebut qasam, sesuatu yang serius, yang besar, akan disebutkan selepas itu. La khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangian kasturi. Allah. Sangat menarik sekali ketika Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab beliau yang sangat barakah dan sangat karamah, iaitu kitab Fadailul A'mal, diterjemahkan di dalam banyak bahasa di dunia. Beliau menafsirkan ini mengikut sebahagian daripada ulama. Satu, kenapa? Memang bau mulut itu nanti tidak elok di dunia baunya, tetapi di hari akhirat akan harum baunya. Satu. Yang kedua, ini tanda Allah Azza wa Jalla mencintai orang itu sangat luar biasa. Mohon maaf sahaja ya, orang kalau dalam dunia percintaan, umpamanya dunia masih Masya Allah manis-manis lagi, kalau dia buat salah pun mungkin kawannya yang admire dengannya, it's okay, nothing, semuanya okey. Kalau orang itu minta tolong sedikit, maka dibagi tolong yang sangat besar dan banyak. Meminjam duit 100, maka dengan kasih sayangnya memberi 300. Ataupun orang itu memukulnya, it's okay sebab dia sayang pada orang itu, dia jadi rasa tak mengapa. Nah, apapun kejahatan ataupun kekerasan yang orang buat pada dia, semua dia anggap ringan dan mudah sahaja. Sebab dia sayang pada orang itu. Allah Azza wa Jalla, bau mulut orang yang berpuasa tu, ya Allah, jangan cuba-cuba tengah puasa hembus kat muka orang. Nah, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bukan di sisi manusia ni. Jangan sekali mbuh di muka orang. Saya orang marah, dah. Ini lebih haram di sisi Allah. Dah, bukan lagu tu nak. Nak tunjukkan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, cintanya, kasihnya Allah pada seseorang itu, orang yang berpuasa itu hatta bau mulut yang tak haram tu pun di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat harum, seperti bau kasturi. Itu menunjukkannya apa? Mulianya satu ibadah puasa, dan mulianya orang yang melakukan ibadah yang mulia itu pada bulan yang mulia, kerana niat yang mulia, ikhlas kepada Allah yang sangat mulia, Allah Subhanahu wa taala. Lis-saimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia gembira dengan berbuka puasanya. Ketika buka puasa, seronoklah kita. Karena itu disebut dia gembira dengan berbuka puasanya, masya-Allah, walaupun yang dimakan nanti itu akan mudah dan simple, mungkin dengan nasi dengan lauk yang biasa, dengan kuih yang biasa sahaja, tapi kegembiraannya sangat luar biasa. Hatta kalau dengan kurma, dengan minum air sekalipun akan bergembira. Nah, itu kegembiraan yang pertama di dunia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dan dia bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Masya-Allah, ternyata nanti insya-Allah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan gembira sekali. Kenapa? Kerana puasa itu nanti akan memberi kebaikan kepada orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, sehingga dia menjadi orang yang sangat gembira kerana puasa yang telah dia lakukan di dunia itu. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.